Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Wa ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 2 hari bulan Jun 2021 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj adalah merupakan surah yang ke-22, juzuk yang ke-17. Sambungan perbincangan kita bermula ayat 15. Ayat 15. Bagi jemaah yang ada pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 693. Muka surat 693 Jawi. Mari kita baca beberapa ayat sebelum kita pergi kepada perbincangan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. Kita break setakat itu dulu. Ingat, ayat 18 tu ada sujud tilawah. Ayat 18 nanti, bila kita baca, kita ada sujud tilawah. Ataupun masyhur dengan nama sujud sajadah. Sujud sajadah. Ataupun kita orang kampung ni dipanggil sujud sajadah. Sujud sajadah. Sujud sajadah. Baik. Ayat yang ke-15, Man kana yazunnu an lan yansurahu Allahu fid dunya wal akhirah. Sesiapa yang menyangka, sangkaan, agak-agak lah. Dia panggil menyangka bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali akan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dunia ini dan juga di akhirat kelak. Ini Allah Taala cabarlah di sini.
cabar mana-mana orang yang menyangka bahawa Tuhan tak tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dunia pun tak tolong, di akhirat pun tak tolong, sebab akhirat memang dia tak percaya pun. Puak-puak kafir itu mana dia percaya. Sebagaimana yang telah kita bincangkan dalam siri yang lepas, wa minan nasi man ya'budullah ala harfin, kan? Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin. Awal ayat lagi tu, wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin. Jadi 2 ayat, 3 ayat yang menyebut tentang orang yang bantah tentang Allah Azza wa Jalla tanpa ilmu, tanpa bimbingan, tanpa panduan daripada mana-mana kitab. Bantahan itu semata-mata kerah kepala, ikut hawa nafsu dan ikut syaitan. Ikut hawa nafsu dan ikut syaitan. Kemudian Allah SWT bagi tahu pula kepada kita satu kumpulan lagi, iaitu nama dia kumpulan munafiqin muzabzabin, yang terumbang-ambing. Terumbang-ambing maknanya kerja dianya tengok kepentingan. Di mana ada orang panggil habuan, disitulah dia muncul. Disitulah dia muncul. Dia tak ada pendirian tetap. Boleh je kat mana-mana pun, asalkan ada hasil. Budak-budak sekarang ni tulis asalkan masyuk. Itu bahasa netizen ni, bagaimana? Masyuk. Jadi 2 kumpulan manusia itu macam-macam perangai, kemudian Allah SWT nyatakan di akhir ayat yang kita bincang tentang kedudukan orang yang beriman. Maka semua apa yang berlaku itu, innallaha yaf'alu ma yurid, Allah buat apa yang dia nak. Kita mengatakan dalam iradah Allah Azza wa Jalla, ini dalam ilmu yang kita belajar, iradah Allah ada 2. Satu dia panggil iradah kauniyah, maknanya Allah nak benda ni terjadi dalam dunia ni, maka semuanya akan terjadi. Cuma satu lagi dia panggil iradah syar'iyah. Allah Ta'ala nak kita buat benda yang dia reda. Allah nak buat yang perkara yang Allah reda, itu dia panggil iradah syar'iyah. Ingat tu, kalau boleh tulis. Iradah ada 2, iradah kauniyah, maknanya dalam penciptaan dunia ini, Allah nak benda ni terjadi, semua terjadi dengan masyiatillah. Tetapi yang Allah naknya dia panggil iradah syar'iyah, kehendak syarak. Allah nak orang ni semuanya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi begitulah ketetapan. Fir'aun mati dalam laut dalam keadaan kafir. Abu Jahal mati dibunuh di Badar dalam keadaan kafir. Itu dia panggil iradah kauniyah. Adapun iradah syariah, maka Allah SWT nak supaya kita semua beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, kita masuk pada perbincangan kita tentang bagaimana dengan manusia ini. Ada di antara manusia yang menyangka bahawa Allah Azza wa Jalla tidak sekali-kali akan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dunia ini. Dia sangka lah. Dia kata, Annallah laysa binasiri rasulahu Muhammad. Allah Ta'ala tak akan tolong hamba dia siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Tuhan tak tolong, Nabi kita terumbang-ambing jalan sendiri, kita katakan ini satu tuduhan yang berat, kan? Tuduhan yang tidak baik. Jadi apa yang kamu nak, apa yang Allah Ta'ala nak cabar di sini, tengok ayat. Falyamdud bisababin ilas sama, makalah ia mengholorkan tali serta mengikatnya di rumahnya, di bumbung rumahnya. Ambil tali ikat di bumbung. Thumma liyaqta, kemudian hendaklah ia menjerut lehernya supaya ia mati tercekik. Falyanzur hal yuzhibanna kaiduhu ma yaghiz, dalam pada itu hendaklah ia memikirkan lebih dahulu
adakah tipu dayanya itu dapat menghapuskan sebab-sebab yang menimbulkan kemarahannya. Jadi ayat ni lebih kepada suatu kita kena memikirlah, tengok nota di bawah 1014. Yakni Allah Subhanahu wa taala tetap menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam alam kehidupan dunia ini untuk mengembangkan Islam dan mencapai kemenangan. Dan akan mengurniakannya sebesar-besar kemuliaan dan sepenuh-penuh kebahagiaan di akhirat kelak. Kita kena tahulah bahawa atas dunia ni Allah Ta'ala muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di akhirat esok lagi tinggi dia punya darjat. Sesiapa sahaja dari musuh-musuh Islam yang menyangka sebaliknya, dia sangka Nabi, Allah Ta'ala tak tolong Nabi. Sebab apa? Dia yang orang panggil, yang dia jadi besar kepala, sedap hati ni, dia tengok waktu mereka hina Nabi, waktu mereka khianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam tak ada apa-apa tindakan daripada Allah. Itu dia panggil macam biasa je, macam orang lain juga. Dia ingat ke Allah tak bantu Nabi. Walaupun Nabi isytihar, Nabi beritahu dia ni Rasul Rabbil Alamin, tapi waktu Abu Jahal mari kena, Abu Lahab mari hina Nabi, tak heruk mulut dia. Tak kata mulut jadi terkunci ke, terjelai lidah ke, macam sebahagian daripada kepahaman masyarakat kita ni, bila buat salah tu nak suruh lidah terjelai, mata terkeluar, keluar darah ke, keluar ulat ke, macam setengah majalah duduk sebar benda-benda yang pelik itulah kan. Maka kafir ni pun sangka macam itulah. Dia sangka tak ada apa Muhammad tu keseorangan ya tu. Dia ingat ke itulah sangkaan dia. Maka Allah SWT cabar di sini, sesiapa sahaja dari musuh-musuh Islam yang menyangka sebaliknya, dia sangka Allah Ta'ala tak bantu Nabi, tak muliakan Nabi SAW. Sangkaan itu datang dari mana? Tengok, sangkaan itu datang disebabkan hasad dengkinya. Ada yang dhamir dia boleh menjiwai, merasai benar apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Tapi hasad, kerah kepala, malu dengan kawan-kawan, itu di antara punca. Ada setengah tu bila dia jumpa Nabi SAW, contohnya kisah Al-Walid, Nabi baca Quran tersandar dia. Macam betul. Bila dia balik ke tempat kelab dia panggil Nadi ataupun Darun Nadwah, tempat mereka berkumpul, geng-geng dia tunggu situ. Lain macam, muka tadi pergi begini garang dah. Balik lembek, ini kena sihir dengan Muhammad ni. Dia pun dia tadi memang nak bincang dengan kawan-kawan dia, nak beritahu. Dialog dia dengan Nabi tu nampak logik, tapi bila kawan-kawan asap datang, tak adalah. Itu mereka menentang Nabi SAW, walaupun dhamir dia boleh menerima, dapat mengesan kebenaran dakwah Nabi, tapi sifat hasad, sifat takabur, sifat kesombongan, ini yang menghalang kita daripada menerima kebenaran, Maka biarlah, Allah kata di sini, maka biarlah dia membunuh diri. Kerana segala rancangan yang jahat itu tidak akan dapat menyekat pertolongan Allah kepada Nabi SAW. Apa maksud dia? Ginilah kita kata, kalau kamu sangka nak Allah Ta'ala tak bantu Nabi, baik membunuh dirilah. Gantung tengkuk di atas rumah, baik bunuh diri. Benda itu tak akan berlaku. Perkara ini tidak akan berlaku. Sebab Allah SWT akan bantu Nabi SAW. Karena itu para jemaah sekalian, setiap orang Nabi ada mukjizat.
Allah Ta'ala beri mukjizat amana bihi al-bashar, yang manusia bila tengok menambahkan keyakinan dari sudut zahirnya. Sebab iman itu ma waqara fil qalbi. Iman ni perkara yang terpasak dalam hati. Iman itu adalah perkara yang terpasak dalam hati. Tapi nak pasak iman dalam hati, dia perlu kepada tengok keyakinan. Bila betul-betul yakin, ketika itulah kita tidak akan goyah lagi, tidak akan terumbang-ambing lagi kedudukan dia, sebab dia tahu apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu adalah benar, sahih, mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Apabila seorang manusia itu lemah iman, rasa macam, betul ke kita ni? Setiap hari akhir Ramadan kat Yahudi ganyang umat Islam di Palestin, relax je dia. Lepas ganyang-ganyang, kita pun kutip derma siap-siap. Sudah isytihar gencatan senjata. Isytihar perdamaian di antara umat Islam di Palestin dengan puak-puak Yahudi Zionis yang duk serang mereka. Habis. Lepas raya, mula hantar bantuan pergi. Buat semula rumah, bantu ubat orang yang sakit, mendoakan orang yang sudah mati. Jadi macamlah benda ni tak ada apa-apa. Kita dijauh ni macam tu perasaan. Tetapi bila kita tengok ucapan-ucapan, kisah-kisah hikayat yang ditunjukkan oleh para pendakwah kita ataupun pejuang-pejuang yang ada di medan, kita nampak nusrah, pertolongan Allah SWT itu pelik berlaku. Jadi kerana itu, bila kita rasa lemah iman, di antara mekanisme cara taqwiyatul iman iaitulah dengan tadabbur Al-Quranul Karim. Kita baca kisah. Nabi Musa dah jam depan dia laut. Belakang Firaun. Lengkap dengan senjata. Maknanya kalau Firaun nak sembelih Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa, orang panggil simple je. Mati. Simple ni bahasa kita lah. Bahasa Kelantan kata mesej tu. Simple mana mesej mana mudah sangat. Di saat itu baru kita merasai kuasa Allah Azza wa Jalla yang sangat besar. Bila pengikut Musa kata inna lamudrakun, Musa kami akan ditangkap, Nabi Musa kata kalla inna ma'iya rabbi sayadi. Musa kata tidak, aku ada Tuhan yang akan memberi jalan keluar daripada Firaun. Wa auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. Musa, pukul tongkat kamu laut. Pam, tunggu. Jadi lorong yang begitu luas. Tuan-tuan ambil setiap doa, setiap peristiwa para anbiya alaihimus salatu wassalam ataupun khas kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita akan nampak pertolongan Allah Azza wa Jalla itu sangat besar. Setiap peristiwa yang berlaku itu semuanya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita bahawa Allah SWT berkuasa, Allah Ta'ala wujud, Allah SWT memerhati, memberi pertolongan dengan penuh kasih sayangnya kepada para anbiya alaihissalam dan juga kepada pengikut nabi-nabi. Sebab itu Tuhan cabarlah ayat ini, kalau mu ingat Muhammad itu tidak dapat pertolongan, baik membunuh dirilah, tak ada faedah. Allahu akbar. Itu bahasa simple kita boleh cakap, kan? Sebab lagi kamu ikut dia, lagi kamu lawan dia, makin sakit hati kamu, makin stres. Sebab pertolongan Allah sentiasa datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengatakan itu cabaran Allah kepada puak-puak kafir yang menentang. Baik. Alhamdulillah, jelas kita di sini bahawa Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq." Allah yang mengutuskan rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, liyuzhirahu 'ala dini kullihi. Allah nak zahirkan kebenaran itu mengatasi segala agama-agama yang ada atas dunia, walau karihal musyrikun, walaupun puak kafir tak suka. Ini dalam surah At-Taubah ayat 33.
Ada dalam ayat lain, walau karihal mujrimun, walaupun orang jahat tak suka. Masya Allah, tabarakallah. Yakinlah kita, dengan kita tadabbur Quran, keyakinan kita makin bertambah, makin meningkat keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu alhamdulillah. Ana yakin dan percaya para pelajar sekalian, musliminya, yang muslimatnya, yang hari-hari duduk ikut kita tadabbur, kan? Kita rasa macam mana perasaan kita? Kalau dalam orang jual obat dia panggil testimoni, tapi kita dengan Al-Quran bukan testimoni. Kita menjiwai apa yang kita belajar, apa yang kita rasa, sudah tentu kita rasa ada kemanisan iman. Sebagaimana kata di para ulama, Al-Quran ini diibarat seperti buah kurma, buah tamar, makin dikunyah, makin terasa kemanisannya. InsyaAllah. Baik. Itu kalau kita baru sekali lalu. Kalau kita sudah dapat memahami lagi, kalau kita dapat lagi meneruskan pengajian kita, kita kata insya-Allah lagi naik darjat, lagi tinggi kedudukan. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat 16. Wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinat wa anna Allah yahdi man yurid. Dan demikianlah pula kami menurunkan Al-Quran itu. Wa kadzalika anzalnahu, kami turunkan kepada kamu ayat-ayat yang lepas. Ayat-ayat lepas yang kita dah belajar, yang kita dah dengar, menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla, kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kisah-kisah dalam suratul Anbiya, berapa belas orang Nabi telah kita dengar. Setiap Nabi ada mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla yang pelik-pelik. Masuk cerita Nabi Yunus, mana ada manusia masuk dalam perut ikan, keluar balik dalam keadaan selamat. Begitulah. Jadi kama bayyana lakum, sebagaimana kami telah menyatakan kepada kamu ayat-ayat yang jelas, sebagai keterangan yang jelas. Dan Al-Quran ini adalah semuanya ayat-ayatnya jelas belaka, wadihatud dilalah, jelas dia punya pendalilannya. Cuma kita sebagai orang awam ni mungkin tahu, mungkin tak tahu. Mungkin faham, mungkin tak faham. Tetapi para ulama yang hebat, yang muktabar dari kalangan para sahabat, tabi'in, kemudian diikuti oleh imam-imam mujtahid, mereka telah menafsirkan Al-Quran supaya dipahami oleh semua orang. Kita mengatakan alhamdulillah, ketika itulah kita nampak bahawa Al-Quran itu jelas. Allah Ta'ala kata ayatin bayyinat, dengan makna ayatin wadihatid dilalah, jelas. Oh, ada juga khilaf tu kan. Kan ada khilaf ulama tentang salah satu quru. Kita kata khilaf itu Allah SWT nak memperluaskan perbahasan, memperkayakan perbincangan. Sebab itulah ulama mengatakan bukan semua khilaf itu syar. Ada kalanya khilaf untuk meluaskan. Kata di Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, dia kata, aku suka kalaulah satu-satu masalah dalam agama itu para sahabat Nabi tidak sepakat, tidak sekata. Maknanya Ibnu Abbas cakap macam ni, Sayyidah Aisyah cakap macam ni, Sayyidina Umar cakap macam ni. Maknanya ada pelbagai tafsiran. Bila dia pelbagai tafsiran, maknanya kita boleh ambil mana yang kita nampak sesuai dengan keadaan yang berlaku untuk diistimbatkan hukum. Tapi kalau satu je, pandangan para sahabat sepakat, ittifaq, ijma' sahabat, la ahad yukhalif. Jangan siapa langgar. Siapa dia langgar, maka orang itu dalam keadaan berbahaya, sebab dia telah melanggar ijma'us sahabah ataupun sepakatan para sahabat. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, Allah Ta'ala turunkan ayat Quran itu sangat jelas. Ada yang dipahami, ada yang perlu pada huraian dan tafsiran. Ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat,
yang Allah Ta'ala beri kepahamannya kepada orang-orang yang diberi. Wa annallaha yahdi man yurid. Dan sesungguhnya Allah memberi petunjuk, pimpinan, hidayah ke jalan yang benar, iaitulah kepada siapa yang dikehendaki yang menurut peraturan dan undang-undangnya. Jadi alhamdulillah, kita hari ini kita kata alhamdulillah. Kata belaka tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah sebab Allah Ta'ala pilih kita duduk di atas landasan yang benar, iaitulah menjadi orang Islam. Allah Ta'ala pilih pula kita suka menjaga solat, jaga akhlak, suka kepada mengkaji Al-Quran, suka kepada majlis ilmu, kita kata alhamdulillah. Ini nikmat. Berapa ramai sahabat-sahabat kita yang sama dengan kita. Mungkin satu pejabat dengan kita, mungkin satu family dengan kita, tapi mereka lebih menghabiskan masa dengan apa? Dengan qila wa qala, cakap tu cakap ni, forward sana forward sini, tapi tidak sampai mereka ke majlis ilmu. Ada orang kata majlis ilmu nak pergi tak boleh ustaz. Alhamdulillah, di zaman PKP ni, zaman PKP, SOP, apa P lagi ni, kita kata alhamdulillah dengan adanya alat-alat moden yang timbul zaman kita hari ni, kita kata banyak faedah yang kita dapat daripada majlis ilmu, kita kata alhamdulillah. Ni ada di antara pelajar kita ni, dia maklumkan, dia kata dia dulu Facebook tak ada, memang tak ikutilah Facebook ni, tapi bila mari PKP ni, kawan-kawan ajak dia belajar Quran, majlis ilmu kita pagi-pagi ni. Dia kata saya alhamdulillah semenjak hari tu saya mula tu keluarkan Facebook, tujuannya semata-mata untuk mengikuti kelas pengajian ilmu daripada beberapa orang ustaz yang dia pilih. Kita kata alhamdulillah. Bermakna para jemaah sekalian, peluang itu ada. Baik. Kita pergi kepada panjang kita di sini, kita pergi kepada ayat yang seterusnya, iaitulah ada 6 kumpulan makhluk atas dunia ni, ada yang selamat dan ada yang tak selamat. Baik. Tengok ayat 17. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiin والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا, bahawa sesungguhnya orang-orang yang beriman. Tengok, orang-orang yang beriman, satu, itu kumpulan yang pertama. Dan orang-orang Yahudi. Dua, was-sabi'in, dan orang-orang sabi'in. Tiga, tengok mana sabi'in di bawah. Sabi'in dengan erti kata asalnya sebagaimana yang telah diterangkan pada penjelasan nombor 31. Awal dulu dalam surah Baqarah tu. Sabi'in iaitulah orang-orang yang keluar dari satu agama ke satu agama yang lain. Jadi dalam tafsir ini dia sebut sabi'in itu orang yang bertukar agama, orang yang tukar agama. Sebenarnya dia ada lagi makna lain. Nanti kita hitung dulu satu-satu. Yang keempat, wan nasara. Apa dia Nasara? Pupuk Nasara, Kristian. Yang kelima, wal majus, dan orang-orang Majusi. Majusi ni, tengok nota di bawah dia kata, iaitulah kaum penyembah api. Majusi, penyembah api. Yang keenam, wallazina asyraku, dan semua jenis puak-puak musyrikin, penyembah-penyembah berhala apa saja atas dunia ni, kafir. 6 kumpulan yang ada di sini. Baik. Inna Allah yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Inna Allah yafsilu bainahum yawmal qiyamah.
sesungguhnya Allah akan memutuskan hukumnya di antara mereka pada hari kiamat. Tengok nota di bawah kata, yakni dengan menerangkan kebenaran golongan yang beriman serta membalasnya dengan sebaik-baik balasan dan menerangkan kesesatan golongan yang kafir serta membalasnya dengan seburuk-buruk balasan. Maknanya itu jelaslah. Setiap golongan tu akan dapat apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat kan. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah sentiasa memerhati dan menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Yakni setelah Allah Ta'ala menerangkan dalam ayat yang lalu bahawa Allah memberi petunjuk hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya, lalu diterangkan dalam ayat ini tentang golongan yang mendapat petunjuk hidayah itu dan sebaliknya golongan yang sesat. Tengok para jemaah, kita ada beberapa kumpulan. Yang pertama sekali, orang yang beriman. Itu tak usah carilah. Orang yang beriman sudah jelas. Sudah jelas, mereka itu orang yang beriman. Yang kedua, wallazina hadu. Siapa dia hadu? Iaitu orang Yahudi, penerima kitab Taurah. Was-sabi'in. Sabi'in, dalam nota kita kata sabi'in. Sabi' ni makna orang yang meninggalkan agama asal berpindah ke lain. Sebagaimana puak-puak Quraisy kata ke Nabi Sabi'. Sabi' ni makna orang yang meninggalkan agama asal. Tapi yang dikehendaki di sini sebagaimana kata di para ulama, dia kata as-sabi'ah ummatun qadimatun. Sabi'ah ni kumpulan umat yang dulu, sebelum Yahudi dan sebelum Nasara lagi. Jadi ada sabi'ah hunafa muwahhidun, ada yang ikut agama Nabi Ibrahim, dan ada sabi'ah yang musyrikun, yang kafir terus. Yang kafir. Kemudian Nasara. Nasara jelaslah, kan? Pengikut Nabi Isa yang benar-benar. Wal majus, majusi ni apa dia? Penyembah api. Bagi bawa Janusi, dia kata alam ini ada dua sumber asal dia. Nur, cahaya, dan zulma, gelap. Maknanya Tuhan hak cerah, hak baik. Yang gelap, yang buruk. Itu. Jadi ada yang mengatakan majusi juga penyembah matahari, penyembah bulan. Tapi masyhurnya kalau kata majus, kumpulan yang menyembah api, majusi. Baiklah para jemaah sekalian, Allah SWT cerita kepada kita di sini, ahli-ahli pengikut agama atas dunia ni ada 6 kumpulan. Semuanya Allah SWT akan detailkan balasan-balasan mereka pada hari kiamat. Dan Allah SWT tidak puji mana-mana puak-puak kafir, majusi dengan musyrikin. Tapi dalam surah Al-Baqarah, ambil perhatian sikit. Dalam surah Al-Baqarah yang lepas, ayat 62, Allah Ta'ala sebut, innal ladzina amanu. Satu kumpulan. Wallazina hadu, puak-puak Yahudi, wan nasara, was-sabiin, man amana minhum billahi wal yawmil akhir wa amila salihah. Jadi kumpulan ni mendapat pujian Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab orang yang beriman tu alhamdulillah lah, itu kumpulan yang pertama, yang paling top sekali lah kan. Kemudian di kalangan Yahudi ada yang beriman, yang betul-betul berpegang dengan kitab Taurah. Kemudian Yahudi di zaman Nabi seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, bila jumpa Nabi beriman. Demikian juga dengan Nasara. Sama juga, Nasara yang berpegang dengan kitab Injil, mereka tak melakukan syirik, tidak mengatakan Isa itu anak Tuhan, tapi Isa itu Abdullah wa Rasuluhu. Dan Nasara yang bertemu dengan Nabi SAW, mereka juga beriman. Sebab itu Allah Ta'ala puji mereka.
Dengan sabiin tadi kita dah sebut, sabiin tu ada dua kumpulan, ada yang hunafa yang mengikut ajaran Nabi Ibrahim, beriman, dan ada yang kafir. Itu 4 kumpulan. Adapun dalam ayat wal majusa walladzina asyraku, puak-puak majusi dan puak-puak kafir ni, penyembah api ni kumpulan yang Allah Taala tidak puji mereka sebab tidak ada di kalangan mereka yang diiktiraf. Maka di sinilah tanda sikit. Di sinilah para ulama Islam, majoriti ulama mengatakan majusi laisu ahli kitab. Dia bukan ahli kitab. Maka hukuman dia tidak berlaku kepada hukuman ahli kitab seperti sembelihan dia, nikah kahwin dengan perempuan dia. Dia kata kalaulah mereka itu ahli kitab, sudah pastinya Allah Ta'ala puji juga sebagaimana dalam Yahudi dengan Nasara yang mendapat pujian. Kita kata wallahu alam lah. Yang pentingnya puak-puak tu, puak-puak yang majusi, ada setengah ulama kata sanuhum, amalkan mereka seperti ahli kitab sebab mungkin mereka ada kitab juga. Kita kata itu pandangan sebahagian ulama, tapi majoriti ulama mengatakan mereka tidak masuk dalam muamalah ahlul kitab. Ada khilaf di sini. Saya sebut khilaf sebab kalau kita masuk dalam kitab fiqh ada perbincangannya. Baiklah. Kita pergi kepada ayat yang terakhir dalam siri ini, ayat 18. Ayat 18 ni ada sujud tilawah. Ada sujud tilawah ataupun sujud sajadah. Para jemaah yang sedang mengikuti kita ni, yang kita nak baca ayat ni, ambil posisi yang kita boleh sujud. Ambil posisi yang boleh sujud sebab besar kelebihan sujud ni, walaupun sunat boleh sujud. InsyaAllah. Baik. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. Alhamdulillah. Ayat ini menunjukkan kepada semua makhluk sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Tengok terjemahan. Alam tara bermakna alam ta'lam. Tidakkah engkau mengetahui bahawa segala yang ada di langit, bara-bara atas tu, di langit malaikatnya, segala yang ada, dan yang ada di bumi, segala makhluk ada atas bumi, tunduk sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Tengok nota di bawah. Segala yang ada di langit dan di bumi adalah tunduk taat kepada Allah Azza wa Jalla yang menjadikannya dan menguasainya. Maka dengan ini, nyatalah bagaimana derhakanya setengah manusia yang menyembah benda-benda yang lain dari Allah Azza wa Jalla. Makhluk-makhluk lain, semuanya sujud kepada Allah Azza wa Jalla, tapi ada makhluk yang bernama jin dengan manusia ini, ada yang derhaka. Dalam hadis yang menyebut tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ma bainas sama'i wal ardi ya'lamu anni nabi.
makhluk yang ada di antara nabi, di antara langit dengan bumi, mereka mengetahui aku nabi. Illa, tanda tuan-tuan, hadis ini illa asil jinni wal ins. Allahumma musta'an. Kecuali dua kumpulan saja yang tak mau, yang tak mengakui nabi itu nabi. Siapa dia? Iaitu asi al-jinni wal ins. Allahu akbar. Nabi SAW beritahu semua benda. Tengok dalam hadis an Jabir bin Abdullah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, innahu, lafaz dia macam ni, innahu laisa syai'un bainas sama'i wal ardi, tidak ada benda-benda yang ada di antara langit dengan bumi ini, illa ya'lamu anni Rasulullah, kecuali semuanya mengenali aku ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa asil jinni wal ins, kecuali golongan yang derhaka dari kalangan jin dan manusia. As'alullah salamah. Kita kata alhamdulillah, kita telah terselamat daripada dua kumpulan yang derhaka itu, insya-Allah. Baik, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad Ad-Darimi dengan sanad yang hasan, dengan sanad yang baik. Kita kata alhamdulillah, para jemaah sekalian, semua makhluk kenal Allah Azza wa Jalla. Yang tak kenal siapa? Penderhaka dari kalangan jin dan manusia. Allah. Baik. Sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Wa man fil ardi, dan di antaranya termasuklah matahari, wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. Tengok nota di bawah. Yakni termasuklah juga secara khususnya benda-benda yang pernah disembah oleh orang-orang kafir, iaitu matahari. Puak-puak majusi tadi, ada yang mengatakan sembah matahari, ataupun puak lain. Zaman sekarang ni pun ada lagi. Orang yang cerdik-cerdik dari sudut teknikal, buat barang-barang boleh, tapi bila masuk bab keimanan, tak cerdik dia. Dia sembah matahari, dia sembah kemaluan dia, apa ada. Dia kata, hak ni, duk buat aku ni. Jadi, Masya Allah. Maka matahari, yakni termasuklah juga secara khusus benda-benda yang pernah disembah oleh orang-orang kafir, iaitu matahari, bulan, bintang-bintang, gunung ganang, pokok-pokok kayu, dan binatang-binatang. Semua benda ni sujud kepada Allah Azza wa Jalla, akur dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, bintang, gunung ganang, pokok-pokok, binatang-binatang, wa kathirum minan nas. Tengok, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut wa kathirum minan nas, dan ramai di kalangan manusia. Ramai di kalangan manusia, kita kata alhamdulillah, kita termasuk di kalangan orang itu. Wa kathirun minan nas, ramai di kalangan manusia yang sujud kepada Allah Azza wa Jalla secara taat, secara akur, secara ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Wa kathirun haqqa alaihi al-azab, na'uzubillah, dan ramai juga kumpulan yang akan kena azab. Tengok. Dan serta sebahagian besar dari manusia, dan sebanyak pula di antara manusia yang berhak ditimpa azab, disebabkan kekufuran atau maksiat. Ada satu hadis ini menarik, tuan-tuan. Kita baca. Hadis Nabi ini mana tak menarik, cuma berkaitan dengan tajuk kita. Hadis Abi Zar, an Abi Zarrin radhiyallahu anhu, Abu Zar meriwayatkan, Nabi SAW bertanya Abu Zar ketika matahari maghrib, matahari terbenam, Nabi pun tanya, ya Abu Zar, atadri aina tazhab? Abu Zar, kamu tahu matahari pergi mana sekarang? Kan matahari dah maghrib tu, dia gimana? Kita pun nak tahu juga kan? Tanda baik-baik. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Saya jawab, Allah Ta'ala dengan Rasul dia tahu, saya mana tahu ya Rasulullah. Itu adab para sahabat. Bila Nabi tanya, mereka akan jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Cerita kepada kami. Jadi kalau kita
kita dengan guru kita pun elok macam tu. Contohnya kalau ustaz kita guru tanya, dah tahu dah cerita gini? Elok ceritalah. Kami pun tak pasti ingat. Jangan kata, tahu dah. Lemah semangat kawan tu. Dia semangat nak cerita, tiba-tiba kita potong cross. Kita kata, tahu dah ni. Ustaz cerita 4 kali dah cerita ni. Lah. Boleh jadi waktu lain cerita versi sama. Cuma cara olahan ataupun istinbat mungkin berbeza. Itu untuk tajuk ni, ini untuk tajuk ni. Baik. Kita belajar ilmu dengan para sahabat. Sangat mulia. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, fa innaha tazhabu hatta tasjuda tahtal arsy. Matahari itu dia terbenam, dia pergi sujud di bawah arsy. Fatastazin, dia minta izin dengan Allah Azza wa Jalla untuk naik semula besok. Kan? Dari timur ke barat, fayuzanalah. Diizinkan. Kejap lagi naiklah dia ni. InsyaAllah hari ni matahari mendapat keizinan Allah Azza wa Jalla untuk naik. Kalau tidak, kiamat lagi kita. Wa yushiku an tasjuda, apabila sampai waktu nak kiamat esok, matahari sujud, fala yuqbal minha. Mana Allah Ta'ala tak terima lagi dah kedatangan dia. Wa tasta'zinu fala yu'zanu laha, minta izin nak naik ikut biasa dia naik ikut timur, Allah Ta'ala tidak izin. Yuqalu laha irji'i min haitsu syi'ti. Matahari, kamu pergi naik di mana kamu turun tadi. Itulah yang dikatakan fatatlu'u min maghribiha, ketika itu matahari terbit dari barat. Mana dia terbit dari tempat dia turun. Fadzalika qauluhu ta'ala, itulah maksud firman Allah Ta'ala dalam surah Yasin ayat 38. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Matahari itu dia berjalan mengikut di galaksi di laluan dia. Itulah limustaqarrilha, sampai masa dia. Jadi bila sampai masa matahari minta izin nak naik apa? Nak naik ikut biasa dia naik, Allah tak izin, kamu naik di mana kamu turun. Ketika itu berlakulah kiamat. Allahul musta'an. Baik, kita tamatkan perbincangan kita dengan ayat kita ni. Katsirun minan nas, alhamdulillah, ramai di kalangan manusia yang beriman. Ya Allah, sabatkan kami. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang bolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas iman ini. Hatta nalqaq, sehingga kita bertemu dengan Allah dalam mati dalam keadaan beriman, husnul khatimah. Wa katsirun haqqa alaihil azab, ramai juga yang kena azab. Sebab apa? Mereka tidak beriman. Wa man yuhinillahu fama lahu mim mukrim. Allahu akbar. Dan ingatlah, sesiapa yang dihinakan oleh Allah, maka dia tidak akan beroleh sesiapa pun yang dapat memuliakannya. Na'udzubillah. Siapa Allah Ta'ala hina, dia tak akan naik. Inna Allah yaf'alu ma yasha'. Allah SWT dia buat apa yang dia kendaki, bukan apa yang kita nak. Allah Ta'ala lakukan apa yang dia nak, bukan apa yang kita nak. Baiklah para jemaah muslimin dan muslimat sekalian, tamatlah perbincangan kita. Beberapa ayat yang dapat kita ambil. Baik, sebagai kesimpulan, tadi kita dah sebut tentang kehendak Allah Azza wa Jalla, masyiah dipanggil, masyiatullah, iradatullah, mana iradah kauni dengan K, bukan Q, K, kaf, kauniyah, maknanya Allah Ta'ala nak semua benda jadi, maka semua kun fayakun. Iradah syar'iyah, mana bila Allah Ta'ala nak orang hak ni, aku nak semua orang beriman, tapi yang dapat hidayah dia yang beriman. Yang tak dapat hidayah, na'udzubillah, mati dalam keadaan begitulah mereka, kita kata wal'iyazubillah. Baiklah para jemaah sekalian, dalam ayat ini semua makhluk sujud. Sujud ni pula ada dipanggil sujud umum, sujud khas. Sujud umum itu macam mana?
Semua makhluk ni kena akur, itu makna sujud, akur kepada iradah kauniyah, ketetapan yang Allah Ta'ala buat. Akan berlaku begini, akan jadi gini, tak ada siapa boleh keluar daripada itu. Ni sehari dua ni, kita dengar ramai ustaz-ustaz kita baca ayat, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kita kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada juga masyayikh sebut la yaghni al-hazar min al-qadar. Kita buat langkah berhati-hati setakat mana pun kita tidak terlepas daripada takdir Allah Azza wa Jalla. Maknanya kalau corona tu nak kena, kenalah. Walaupun orang tu sudah vaksin, walaupun orang tu baca zikir pagi petang, walaupun malapun takdir Allah Taala, kata orang takdir tidak salah alamat, itu berlaku. Maknanya kehendak Allah Taala itu akan berlaku pada segala perkara, tetapi kehendak iradah syar'iyah, kehendak Allah Ta'ala dari sudut syarak, maka dia akan sampai kepada orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dan kita minta Allah Ta'ala istiqamahkan kita tetap pendirian di atas jalan yang benar ini, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, maka mulianya seorang hamba, Allah Ta'ala sebut ini apa? Tuhan kata tadi, waman yuhinillah famalahu min mukrim. Siapa Allah Ta'ala hina, tidak ada orang yang boleh memuliakan dia. Apa sebab manusia jadi hina? Tanda tuan-tuan, ini muhasabah besar. Selalu ana ulang, tulis-tulis juga mengatakan bahawa di saat wabak berlaku, pandemik yang kita panggil, kita kira wabak besar lah juga ini, kan? Terutama negara kita hari ini melalui wabak COVID-19 sampai peringkat sudah sama level dengan negara-negara yang lain, ataupun kita sudah naik graf dia tinggi. Nas'alullaha an yuzila hadzal wabak. Kita minta dengan Allah supaya Allah hilangkan wabak ini. Cuma mimbabi al-muhasabah, dari sudut muhasabahnya para jemaah sekalian, para ulama kata al-ma'siyatu sababun lihawanil abdi. Maksiatlah punca seorang hamba itu dihina oleh Allah Azza wa Jalla. Jatuh kedudukan kita pada pandangan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Macam mana ustaz kita nak faham? Nak faham apa? Kita kata maksiat menjatuhkan orang. Tapi ahli maksiat hebat. Kalau dia bercakap, cakapannya didengari. Kalau dia live, ribu-ribu orang tengok. Allahu Akbar. Kalau dia punya bisnes, menjadi-jadi. Ni kita tengok toke-toke bisnes ni. Sampai keluar video macam menghina agama sendiri. Kita kata macam lah. Kita mengharapkan dia jahil. Yang bertukar, tak tahu keliru jantina ni. Buat produk kosmetik. Beli orang ramai-ramai dah. Kenapa? Bukan syarat mendapat sambutan masyarakat itu maknanya Allah Ta'ala mulia, tidak. Tetapi kemuliaan itu duduk di mana? Ketaatan kepada Allah, maka di situlah mulianya orang itu di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling baik di sisi Allah Ta'ala, yang paling mulia, orang yang bertakwa. Dengar tuan-tuan, kata seorang ulama tabi'in, nama dia Al-Hasanul Basri. Al-Hasanul Basri mengatakan, hanu alaihi fa'asaw. Walau azzu alaihi la'asamahum. Ya Rabbi. Ahli-ahli maksiat, orang yang berani melakukan maksiat, berani melakukan kemungkaran, sebab apa? Kedudukan mereka hina di sisi Allah Azza wa Jalla, maka Allah biarkan mereka jatuh maksiat. Tidak diberi hidayah petunjuk. Na'udzubillah. Walau azzu, kalaulah orang itu mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, la'asamahum, nascaya Allah jaga mereka, Allah kawal mereka, Allah didik mereka, Allah tak biarkan mereka terjebak dengan maksiat. Kita kata wal'iyazubillah. Oleh itu, iza hanal abdu ala Allah, apabila seorang itu Allah Ta'ala pandang hina, lam yukrimhu, tak ada siapa boleh memuliakan orang itu, walaupun di atas dunia nampak kemuliaan, megah, hebat, follower, dia punya netizen, pengikut dia ramai, tapi di sisi Allah Azza wa Jalla tidak ada kemuliaan, maka mulia itu adalah merupakan satu macam berlalu di angin lalu saja. Allahul Musta'an. Ya Allah, kita minta kepada Allah Azza wa Jalla dengan namanya yang maha indah, dengan sifat yang maha tinggi. Allah akrimana, ya Allah, muliakan kami dengan Kau beri hidayah, petunjuk, ismah,
jaga kami daripada terjebak dengan maksiat dan mungkar, sehinggalah kami mati dalam keadaan husnul khatimah, mendapat keredaan Kau ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Satu lagi perhatian, ada setengah orang ni, dia namakan bunga matahari. Bunga matahari tu dia panggil Abadis Syamsi. Ni orang Arab ni. Abadis Syamsi makna penyembah matahari. La, para ulama katakan, Al-asjar la ta'budus syams. Pokok-pokok ni tak ada yang sembah matahari. Mereka menyembah Allah Azza wa Jalla sebagaimana dalam ayat kita ni, semua makhluk sembah Allah Ta'ala, kecuali manusia yang derhaka, jin dan manusia. Maka elok kita kata bunga matahari, sunflower, jangan sebut abadis, penyembah matahari, tidak. Jadi ada orang Arab ni tersalah, jadi kita betulkan, insya-Allah. Tamatlah perbincangan kita pada jemaah sekalian. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang, bermula ayat 19. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.